Hari ini, 29 hari bulan Januari 2013, Datuk Dr. Hassan Ali telah dijemput memberi ucapan kepada peserta-peserta kemas yang mengadakan kem motivasi selama 3 hari di Kem Permata Resort, Melaka. Dalam sesi soal jawab, Datuk Dr. Hassan Ali telah menjawab beberapa soalan yang diajukan oleh peserta-peserta kemas. Pengarah bahagian, siapakah Fir'aun kecil di dan pas yang menghalang kerajaan perpaduan di antara No dan Pas? 1. Dan juga bila Kaparsi mengatakan langkah mayat untuk umat Islam, sepatutnya dalam ulama dalam Pas lah yang akan membuat penentangan yang hebat. Soalan ni sebenarnya menjadi persoalan bagi saya sendiri. Kenapakah Datuk yang telah berpuluh tahun bersama dengan kerajaan tiba-tiba Datuk keluar daripada kerajaan? Okey, sila. Siapakah yang mengkhianati Islam yang sebenar? UMNO atau PAS? Sebenarnya Datuk dah banyak kali dibuat motivasi di balik unta. Kemudian orang balik unta memang suka Datuk. Kemudian kalau Datuk jadi calon dalam UMNO dan Barisan Nasional, Datuk memang menang semua. Apakah yang telah dilakukan oleh ulama PAS, Majlis Syura tentang amanah hari? Kenapakah pemimpin-pemimpin PAS lebih suka bersekongkol dengan DAP dan juga PKR, padahal kita ada UMNO ataupun di dalam Barisan Nasional? Okey, soalan yang pertama ialah siapakah Fir'aun kecil dalam PAS yang menghalang pembentukan kerajaan perpaduan yang diusulkan sendiri oleh Presiden PAS? Namanya, tuan-tuan dan puan, usul UG, Unity Government. Okey, jawapannya dalam PAS macam-macam pengaruh ada. Pengaruh gerakan Islam ada dalam PAS. Pengaruh ABIM ada dalam PAS. Pengaruh JIM ada dalam PAS. Pengaruh Syiah pun ada dalam PAS. Pengaruh Wahabi pun ada dalam PAS. Dan saya nak sebut pengaruh Anwar Ibrahim tebal dalam PAS. Okey. Siapa dia? Tuan-tuan boleh tahu? Yang kita namakan Anwarinas. Saya namakan sebagai parasit dalam PAS. Anwarinas, parasit dalam PAS. Anwar dalam PKR, tetapi secara jarak jauh Anwar sebenarnya mengendali secara tidak langsung tentang urusan-urusan kepimpinan PAS. Ambil proksi dia namanya Kamaruddin Jaafar. Kamaruddin Jaafar orang UMNO dulu. Kamaruddin Jaafar dengan Anwar sekian lama. Kamaruddin Jaafar masuk PAS, dimasukkan dalam PAS. Setelah masuk dalam PAS, Kamaruddin Jaafar memegang jawatan yang paling penting dalam PAS, Setiausaha Agung PAS. Tuan-tuan bayangkan, Anwar proksi dalam PAS Setiausaha Agung. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kerajaan Unity Government ni usul daripada Ustaz Hadi sendiri. Siapa penyokongnya? Ustaz Nasaruddin Muhammad Isa. Siapa pendukungnya? Hassan Ali Wal-Bugisi. Saudara, okey. Kenapa tak jadi? Tak jadi sebab bila pemilihan dalam PAS berlaku hingga sekarang ini, dulu-dulu dalam kepimpinan PAS 80% adalah ulama. Sekarang ini 75 ke 80% adalah parasit Anwarinas dalam PAS. Sebab itu saya nak tahu jawab soalan tadi. Kenapa PAS sanggup berkawan dengan DAP, PKR, tak sanggup berkawan dengan UMNO? Tuan-tuan, Anwar punya terupung sampai kepada Nik Aziz. Nik Aziz ni adalah seorang manusia
tak mau cerita Melayu langsung. Pasal UMNO cerita Melayu, dia tak mau cerita dengan UMNO pasal UMNO cerita Melayu. Nek Aziz tak nak. Melayu ni dia tak nak. Dia kata saya dilahirkan bukan sebagai Melayu. Saya dilahirkan sebagai ibu orang Islam. Itu dia punya. Itu pandangan dia. Okey. So, saudara, saya nak sebut. Sebab itu Anwarinas, geng-geng Parsit ini, tuan-tuan, oleh kerana dengan Anwar berkawan baik dengan Kalpar Singh, Anwar berkawan baik dengan Lim Kit Siang, maka dengan sendirinya dengan pengaruh daripada Nek Aziz, PAS lebih cenderung kepada DAP dan PKR, tidak cenderung kepada UMNO. Okey. Kenapa PAS tidak cenderung kepada UMNO? Antaranya kata mereka menghadapi saat-saat yang paling perit waktu mereka bergabung dalam BN satu masa dahulu. Perit bagi mereka. Kalau ikut versi mereka, mereka ditendang keluar oleh BN sebagai komponen dalam kerajaan masa itu mentadbir Malaysia. Tuan-tuan dan puan, history ini sampai sekarang. Saya meramalkan teman-teman Kelantan ada dekat sini. Selagi Nek Aziz ada di situ, selagi itulah PAS tidak mungkin sama sekali boleh bergabung dengan UMNO. Tak mungkin. Selagi Nek Aziz ada di situ, Nek Aziz waktu menyambut Maulid Rasul, dia bukan buat perarakan di Kota Baru. Dia pergi ke Pulau Pinang meraihkan hari jadi ke-82 bersama Karpal Singh. Di rumah Karpal Singh. Apa artinya? Saudara boleh panjangkan lagi cerita ini, saudara boleh buat pengagakan dan sebagainya. Apapun tuan-tuan. Nombor 1, pengaruh Anwar Ibrahim mantap dalam PAS. Nombor 2, pengaruh Nek Aziz begitu mantap dalam PAS, terutamanya di kalangan golongan-golongan Anwarinas atau Parsit. Nombor 3, Ustaz Hadi sebagai presiden tak boleh buat apa-apa sebab golongan ulama minoriti dalam jawatan kuasa agung PAS Pusat. Majoriti 80% ialah Anwarinas dan juga saya namakan mereka sebagai Parsit itu. Selagi ini tidak berubah, saya meramalkan begini. Kalau misalnya UMNO nak dapatkan 2/3, memerlukan katakanlah tinggal 8 kerusi lagi untuk dapat 2/3, merayu kepada PAS, marilah. PAS tidak akan memberikan tangannya selagi ada Nek Aziz, selagi ada Parsit dalam PAS. Apa yang perlu dilakukan? PAS ada pemilihan nanti. Pada bulan Jun tahun ini ada pemilihan. Saudara-saudara, apa yang sedang dibuat barangkali setengah daripada teman-teman sedang mengusahakan supaya Parsit ini tidak lagi dapat bertapak dalam PAS dan digantikan dengan ulama-ulama, digantikan dengan mereka yang mempunyai fikiran yang terbuka demi Islam, demi Melayu, demi memertabatkan Islam dan Melayu, demi keberlangsungan Islam dan Melayu. Saya rasa tuan-tuan dan puan, kalau misalnya Ustaz Hadi saja, kalau beberapa pimpinan ulama yang saya kenal mereka rasanya tuan-tuan lebih bersedia bergabung dengan UMNO daripada bergabung dengan AP dan Pakatan. Tetapi dalam keadaan sekarang nampaknya jalan ke arah penggabungan antara PAS dengan UMNO itu, saya nampak Nek Aziz ada di situ, Anwar ada di situ, Parsit ada di situ. Jalannya terlalu sukar bagi saya. Okey, nombor 2. Soalan yang kedua, PAS gugurkan negara Islam, tiada kepenentangan dalam PAS. Saudara-saudara, yang menggugurkan ini ialah kepimpinan Parsit. Ustaz Hadi tak banyak pilihan. Ustaz Hadi tak banyak pilihan sebab 70% 80% Parsit. Yang keliling Ustaz Hadi itu Parsit. Ustaz Hadi sendiri yang mengusulkan unity government, kerajaan perpaduan, ditolak oleh Parsit. Jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa negara Islam digugurkan walaupun dari segi pimpinan PAS nampaknya seolah-olah mereka akur. Tapi dalam roadshow saya daripada Perlis sampai ke Sabah dan Sarawak, daripada Perlis sampai ke Johor, ahli-ahli PAS, penyokong PAS, mereka yang rasional, mereka yang atas pagar, mengharapkan tuan-tuan benar-benar percantuman segera akan berlaku di antara UMNO dengan PAS.
Jadi walaupun pimpinannya tidak menggambarkan begitu, tapi PAS dengan penyokong sekarang jumlahnya hampir-hampir 2 juta orang. Ahli PAS saja 1 juta orang, penyokong lagi 1 juta, 2 juta orang. Jadi saya rasa tekanan 2 juta nanti insya-Allah, terutama dalam muktamar dalam bulan Jun yang akan datang ini. Bagi saya ruang dan peluang itu masih terbuka luas untuk penggabungan di antara UMNO dengan PAS. Kemudian saudari Puan Halimatun, kenapakah Datuk masuk keluar daripada kerajaan dulu, apa sebabnya? Saya dulu dalam kerajaan, kenapa saya keluar daripada kerajaan? Saudara-saudara, saya kerajaan dalam perkhidmatan pegawai takbir dan diplomatik, ya. Dan saya sudah mencapai satu peringkat. Ketika itu saya keluar, saya pemangku super skill D. Ketika itu super skill D. Saya mengambil langkah untuk keluar. Saya rasa dalam kerajaan dah begitu lama, 20 tahun, sumbangan saya masih terhad lagi. Saya nak sumbangan yang menyeluruh, begitu menyeluruh. Saya mempunyai kebebasan untuk ke Kelantan, untuk ke Terengganu, untuk ke Johor, untuk ke luar negara. Tapi kalau saya diikat dengan peraturan-peraturan yang ada dalam government, kaki saya terikat, tangan saya terikat, mulut saya pun terikat. Sebab bila kita berada dalam kerajaan, kita menyokong apa yang ada di hadapan kita. Tuan-tuan, bila saya keluar daripada kerajaan, saya menubuhkan Akrab, Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Saya menubuhkan tuan-tuan dan HRD Consulting Company. Saya pergi ke dunia korporat dalam negara dan luar negara. Saya lebarkan sayap saya. Alhamdulillah. Bendanya berlaku sangat baik, tuan-tuan. Sangat baik untuk saya, sangat baik untuk syarikat yang saya terajui, sangat baik untuk keluarga, dan akhirnya sangat baik kepada pembinaan diri saya sendiri. Lepas itu, tuan-tuan, saya masuk politik. Saya nak betulkan, tuan-tuan, saya tidak pernah menjadi ahli UMNO. Tidak pernah menjadi ahli UMNO. Kenapa saya menjadi ahli PAS? Tuan-tuan, kan saya kata tadi, di luar negara saya dididik sedemikian rupa dalam usra-usra. Di luar negara saya dididik dengan didikan gerakan Islam. Ayah saya, tuan-tuan, ayah saya memang orang PAS. Mak saya orang PAS. Keluarga saya orang PAS. Kebanyakan keluarga saya ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah di Kelang sana yang orientasinya memang orientasi PAS. Jadi natural bagi saya masuk PAS dan tidak masuk UMNO bila saya balik daripada luar negara. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan ialah, ya, kita macam mana pun menyumbang, saya tak kisah. Dalam bentuk apa pun, tuan-tuan dan puan, yang pentingnya menyumbang. Sedangkan dalam kemas, ruang untuk menyumbang begitu besar. Tapi kalau pergi kerja pukul 8, balik kerja pukul 5, nak sumbang apa? Orang balik kerja pukul 6, orang ada di rumah waktu malam. Kalau kita duduk di rumah bersama suami dan isteri saja sepanjang-panjangnya, nak menyumbang bagaimana, terutama nak menghadapi pilihan raya yang saya dibagi tahu mungkin dalam minggu ketiga nanti parlimen akan dibubarkan dalam bulan Februari ini, insya-Allah. Maka sebab itu, tuan-tuan, yang soalan yang berikutnya, soalan yang keempat daripada Muhammad Zul, Kelantan. Siapakah pemimpin yang mengkhianati Islam? PAS, pimpinan PAS atau UMNO? Tuan-tuan dan puan, ya, kalau kita tengok PAS menggugurkan perjuangan asal dua perkara. Menubuhkan negara Islam, nombor 2 melaksanakan hudud. Itu PAS. Saya, tuan-tuan dan puan, tertarik kepada PAS, disambung daripada usrah di luar negara, juga negara Islam, juga hudud, balik dilambai-lambai sedemikian rupa. Dan saya tertawan dengan Datuk Almarhum Datuk Fadil Noh. Memang saya tertawan dengan beliau, tertawan dengan gerak kerja beliau. Saya nak bagi contoh, tuan-tuan dan puan. Datuk Fadil Noh masa masuk hospital sebelum meninggal dunia, saya orang yang terakhir melawat beliau bersama isteri di HUKM. Meninggal dia. Bedah jantung, meninggal. Saudara, saya dipilih untuk menemani jenazahnya daripada HUKM ke Alustar untuk ditanam di Darul Ulum di Pokok Sena. Tuan-tuan dan puan, ini yang saya perhatikan mata saya. Saya naik kapal terbang bersama TUDM bersama dengan jenazah sampai perkelilingan nak turun di Alustar. Saya tak nampak ada yang lain selain daripada manusia. Ribu manusia. Dalam perjalanan daripada airport nak pergi Pokok Sena,
Naik bas tak boleh lagi, naik kereta tak boleh lagi, naik motosikal tak boleh lagi, naik basikal. Akhirnya kita benarkan jenazah pergi dulu. Saya tak boleh pergi tuan-tuan. Ratus ribu manusia sampai di sana disembahyangkan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, masa di HUKM sementara nak menunggu kapal terbang, 5 kali sembahyang jenazah. Di satu surau di Badatul Razak namanya surau Al-Mustaqim. 5 kali sembahyang jenazah, tiap-tiap kali 2,000 orang. 10,000 orang sembahyang jenazah sementara nak menunggu kapal terbang. Sampai di pokok sena, sebelum ditanam, sembahyang jenazah sekali lagi. Polis kat situ, polis negeri bagi tahu, ikut estimate polis, jumlah yang berada di belakang jenazah, yang sembahyang jenazah sekitar dalam 50,000 orang. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut, kenapa orang beri penghormatan yang sedemikian? Kerana dia Fadil Noh. Kenapa orang beri penghormatan yang sedemikian? Kerana pengorbanannya kepada perjuangan Islam. Kenapa orang bagi pengorbanan yang sedemikian? Kerana tuan-tuan, imejnya yang elok, tak ada rasuah, tak ada menyalahgunakan harta, tak ada menyalahgunakan kuasa, amalannya bagus, qiyamul lailnya bagus, Qurannya bagus, anak-anaknya bagus. Berapa orang PhD anak-anak almarhum Datuk Fadil Noh? Berapa lawyer anak dia? Berapa doktor anak dia? Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut ni menggambarkan saya tertarik dengan Fadil Noh. Sebab itu saya masuk PAS. Saya tidak memilih UMNO tetapi saya masuk PAS. Tapi apa pun, tuan-tuan boleh tengok saya punya rekod. Saya tak pernah hentam UMNO ni macam orang lain. Pasal saya faham perjuangan orang UMNO. Saya tak hentam pemimpin-pemimpin UMNO macam orang lain. Pasal saya faham mereka cara mereka, kita cara kita. Tapi matlamatnya satu. Apa matlamatnya? Untuk Islam dan untuk Melayu, untuk Melayu dan untuk Islam. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan, soalan yang kelima. Soalan yang kelima, Siti daripada Parit Unta. Okey. Siti kata saya boleh bertanding lagi di Parit Unta menggunakan tiket UMNO dan sebagainya. Siti, saya fikir beginilah. Kalau ditakdirkan saya nak bertanding, rasanya lebih cantik saya bertanding di perkelilingan yang dekat-dekat dengan saya, dekat-dekat dengan rumah saya, dekat-dekat dengan persekitaran saya. Pengalaman saya di Parit Unta ni 4,5 jam perjalanan. Rasanya saya tidak adil pada diri saya dan tidak adil pada orang Parit Unta. Saya terlalu yakin dalam UMNO, dalam mereka yang dikatakan the winnable candidates, saya rasa ramai lagi barisan-barisan orang yang mampu menggalas tanggungjawab untuk menjadi ahli parlimen di Parit Unta. Untuk Puan Siti, terima kasih. Siapa juga Puan Siti boleh anjurkan majlis, insya-Allah bila parlimen sudah dibubarkan atau belum dibubarkan, saya akan datang ke Parit Unta insya-Allah untuk membantu siapa juga